A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 24. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 20, 21 dan 23 sampai 23. Ha? Sampai 23 kan? Okey. Ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah oleh kamu akan Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengar. Pengajarannya, iman orang-orang yang beriman, iman orang-orang yang beriman ada ketika turun dan ada ketika naik. Maka perintah Allah agar orang beriman sentiasa menjaga imannya dengan menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, haram berpaling daripada mentaati Rasul. Haram berpaling daripada mentaati Rasul. Kerana mentaati Rasul adalah tanda seseorang mentaati Allah. Yang ketiga, dosa berpaling daripada mentaati Allah dan Rasul dalam keadaan mereka mendengar perintah Allah dan Rasul adalah
lebih besar daripada berpaling dari adalah lebih besar daripada berpaling daripada mentaati Allah dan Rasul, dan dia tidak mendengar perintah daripada Allah dan Rasul. Okey, ayat 21. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Maksudnya, jangan sekali-kali kamu menjadi seperti orang yang berkata kami mendengar, sedangkan mereka tidak mendengar. Pengajarannya, sesiapa yang mendengar ajaran daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah tetapi tidak melaksanakannya, mereka sebenarnya belum mendengar. Yang kedua, orang munafik selalu mendengar ajaran Al-Quran daripada Rasulullah, tetapi mereka tidak mentaatinya. Oleh itu, sesiapa yang mendengar ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak mentaatinya, dia menyerupai munafik. Yang ketiga, orang yang beriman apabila mendengar Al-Quran akan terus melaksanakannya. Ayat 22. Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling jahat, yang paling buruk di sisi Allah ialah yang pekak, bisu dan tidak berakal. Pengajarannya, manusia yang tidak mendengar Al-Quran tidak bercakap daripada Al-Quran,
Mereka itu adalah orang yang tidak berakal. Mereka itu adalah orang yang tidak berakal, bahkan lebih teruk daripada binatang. Kerana binatang kenal penciptanya, iaitu Allah. Ayat 23. Walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan jikalau Allah mengetahui pada mereka itu ada kebaikan, pasti Allah akan memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dan jikalau Allah memperdengarkan kepada mereka, pasti mereka berpaling. Pengajarannya, Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar inginkan kebaikan, maka Allah membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah Allah. Dan siapa yang berpura-pura inginkan kebaikan, maka Allah tutup pintu hatinya daripada menerima kebaikan. Yang kedua, semua manusia yang berpaling daripada kebenaran, semua manusia yang berpaling daripada kebenaran adalah disebabkan sifat degil dan sombong dalam hati mereka, yang menyebabkan Allah tidak memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka. Okey, habis lah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kaitan ayat malam ni dengan ayat semalam. Kalau ayat semalam, setelah Allah beritahu orang beriman hendaklah sentiasa taat pada Allah dan Rasul. Dan haram mereka berpaling daripada perintah Allah dan Rasul. Jadi ayat malam ni Allah nak beritahu, Allah nak menegaskan setakat mana kewajipan orang beriman mentaati Allah dan Rasul, dan apa kesannya kalau mereka tidak mentaati Allah dan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Allah ulang sekali lagi,
Sebelum ni Allah dah sebut ayat berapa tu? Ayat 20. Ya ayyuhallazina amanu kan? Bermula dengan ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah. Sekarang Allah ulang sekali lagi menunjukkan pertama kemuliaan orang beriman, yang kedua kemuliaan sifat iman tu. Allah tak kata ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang yang Islam. Jadi antara Islam dengan iman yang paling tinggi, yang lebih tinggi ialah iman. Jadi kalau kamu betul mengaku beriman, maka dengar. Istajibu. Istajibu makna ajibu. Jawablah. Ataupun sahutlah seruan Allah dan Rasul. Seruan bagi Allah dan seruan bagi Rasul. Jadi Allah sentiasa gambarkan antara Allah dan Rasul. Sebelum ni pun Allah kata atii'u Allah wa atii'u ar-Rasul. Ayat ni pun istajibu lillah, tak cukup dengan Allah, Allah gambarkan juga dengan wali Rasul. Menunjukkan taat pada Allah bermakna taat kepada Rasul. Engkar kepada Rasul bermakna engkar kepada Allah. Okey, sahutlah seruan ataupun perintah bagi Allah dan bagi Rasul. Bila tu? Apabila da'akum, dia memanggil kamu ataupun menyeru kamu. Kemudian Allah beritahu sebab kenapa kena sahut dan apa hukum sahut tu. Bila Rasul panggil, wajib. Hukumnya adalah wajib. Ada dua hadis, kisah yang daripada dua orang sahabat. Pertama berlaku pada Ubay bin Ka'ab. Yang kedua berlaku pada Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Ali. Dua-dua daripada hadis yang sahih. Satu masa Nabi lalu bersama di hadapan Ubay bin Ka'ab. Ketika itu Ubay bin Ka'ab sedang solat. Jadi Nabi panggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ketika itu sedang solat. Dia pun percepatkan solatnya. Lepas habis solat dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika kamu panggil tadi aku sedang solat. Maka Nabi berkata pada Ubay bin Ka'ab, kamu tak baca ke ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillah walir rasul. Kamu tak baca ke ayat ni? Wajib kamu menyahut seruan Allah dan Rasul. Kata Ubay bin Ka'ab, aku sedang solat. Walaupun sedang solat, iaitu ketika solat sunat. Jadi kalau tengah solat sunat, bila Rasul panggil, kena berhenti, kena sahut. Sama juga berlaku pada Abu Sa'id. Lebih kurang sama, dia tengah solat, Nabi panggil, dia tak jawab. Cuma dia percepatkan solat. Lepas tu dia jumpa Rasulullah. Lalu dia beritahu, aku sedang solat ketika engkau memanggil aku. Maka Nabi kata, kamu tak baca ke ayat ini, iaitu wajib menyahut seruan Allah dan Rasul. Jadi kenapa begitu penting menyahut seruan Allah dan Rasul? Sampai tahap tengah solat pun kena berhenti. Allah beritahu, apabila dia menyeru kamu, bagi apa yang yuhyikum, apa yang menghidupkan kamu. Apa maksud ni?
Bila Rasul memanggil kamu, yang tujuan dia panggil ialah untuk menghidupkan kamu. Menghidupkan kamu tu apa maksud dia? Menghidupkan hati. Maka sebab itulah kamu kena sahut. Sebab yang Rasul panggil tu semua akan menghidupkan hati kamu. Dan kalau kamu tak sahut, lawan dia ialah mematikan hati kamu. Boleh? Jadi pentingnya dalam konteks kita sekarang, kita tak akan dengarlah suara Rasulullah memanggil kita, tapi kita akan dengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita dengar hadis, wajib kita sahut. Sebab tidak ada satu hadis pun yang sahih, melainkan mesti ada unsur-unsur yang boleh menghidupkan hati manusia. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak akan cakap benda yang sia-sia, benda yang mengarut. Yang kedua, tujuan Rasul diutuskan ialah untuk membaiki hati manusia. Nabi kata dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging itu elok, eloklah seluruh jasadnya. Jadi kerja Nabi membaiki hati manusia. Bila dipanggil untuk dibaiki hati kamu, tiba-tiba kamu tak nak. Sebenarnya kamu dalam proses untuk mematikan hati kamu. Boleh? Okey, ulama berbeza pendapat. Apa ni yang menghidupkan kamu tu? Apa dia? Amalan apa? Ulama berbeza pendapat. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang menghidupkan hati kamu ialah jihad. Jihad. Sebab cerita sebelum ni cerita pasal peperangan Badar. Macam mana jihad tu boleh menghidupkan hati orang beriman? Sebab bila berjihad, Islam akan menang, Islam akan mulia, maka ketika itu Islam akan hidup. Dan musuh bila kalah, musuh akan hina dan musuh akan mati. Tapi kalau tidak ada jihad, Islam akan hina, Islam akan mati. Satu. Yang kedua, dengan jihad juga menyebabkan ada orang Islam yang akan mati syahid. Dan bila orang Islam mati syahid, sebenarnya mereka mati ke hidup? Hidup. Ada dalil. Surah apa? Ali Imran ayat 159. Dah bocor petang tadi ya. Cuba tengok, betul tak? 169 ke 159? 169 okey. Cuba terjemah. Wala tahsabanna, dan jangan kamu sangka allazina qutilu, orang-orang yang qutilu, dibunuh fi sabilillah, kerana menegakkan agama Allah. Jangan kamu sangka apa? Mereka yang mati pada jalan Allah ni mati, amwat. Jangan kamu sangka mati. Bahkan ahyaun, mereka hidup. Jadi jihad tu sebenarnya menghidupkan manusia. Tapi hidup di sisi siapa? Inda rabbihim. Sebab tu Allah kata hidup di sisi Tuhan, bukan hidup di sisi manusia. Kalau hidup di sisi manusia, kenapa kita nak kebumikan dia? Betul? Sebab dia hidup di sisi Allah, kita kebumikan. Bahkan bukan setakat hidup di sisi Allah, tapi mereka yurzaqun, sentiasa diberi rezeki. Dan rezeki mereka ketika dalam kubur dari mana? Daripada syurga. Sebab itulah sahabat bila faham dan yakin mati syahid tu sebenarnya hidup dan dapat rezeki daripada syurga, mereka berlomba untuk mati syahid. Sama ada sahabat yang tua ke, yang tempang ke, kanak-kanak ke, semua berebut. Okey. Satu. Yang kedua, yang menghidupkan kamu ni tak dijihadkan. Yang kedua, yang menghidupkan hati kamu ialah Al-Quran. Kalau nyawa, roh kita menghidupkan jasad kita, maka Al-Quran ialah menghidupkan
hati kita. Jadi semua yang Allah cakap, yang Rasul cakap adalah wahyu, yang fungsi utama dia menghidupkan hati. Maknanya manusia kalau tanpa Quran dan Sunnah, hatinya akan mati. Cuba buka surah Al-An'am 122. Al-An'am 122. Okey. Tengok Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan. Apakah orang yang adalah maitan? Maitan apa dia? Mati. Sebenarnya maitan di sini mati, tapi mati apa ni? Mati fizikal ke mati hati? Mati hati. Ini sebenarnya orang kafir ni. Jadi orang kafir Allah sifatkan dia sebenarnya mati walaupun nampak hidup. Lalu fa'ahyainahu, lalu kami hidupkannya. Hidupkan apa? Hati, bukan fizikal. Fizikal memang hidup. Lalu kami hidupkannya dengan apa? Iman. Dan juga dengan Al-Quran. Dan waja'alna, dan kami jadikan bagi orang itu nur, ada cahaya. Cahaya tu datang daripada apa? Daripada Al-Quran, daripada iman. Makna kalau tanpa Quran, tanpa iman, dia dalam zulumat, kejahilan. Kemudian dengan cahaya tu yamshi bihi, dia berjalan. Berjalan dengan cahaya tu finnas, di kalangan manusia. Apa maksud tu? Asalnya mati, kemudian Allah hidupkan dengan Al-Quran, dengan iman, kemudian dia berjalan. Apa maksud? Apa dia? Berdakwah. Kalau dia dapat cahaya iman dan juga Al-Quran, dia mesti berjalan untuk mengajak juga manusia bersama mereka. Kalau dapat iman, dapat Al-Quran, duduk kat rumah, belum lagi tu. Dia mesti berjalan. Duduk kat rumah je mengaji. Jadi orang macam ni, yang asalnya hatinya mati lalu dihidupkan dengan Al-Quran iman, kaman masaluhu. Adakah orang ni sama seperti orang yang fi zulumat, dalam kegelapan? Adakah sama? Dan dalam kegelapan pula laisa bi kharijin, yang tak akan keluar daripada kegelapan selagi dia tak dapat Al-Quran. Kenapa Allah tanya? Adakah orang yang dapat cahaya Al-Quran ataupun iman sama dengan orang yang dalam kegelapan? Jawapannya apa? Tak sama kan? Semua orang akan jawab tak sama. Kalau semua orang tahu jawapannya tak sama, kenapa Allah bertanya? Jawapan semua orang tahu, sepatut tak payah tanyalah. Saya tanya, siang dengan malam sama ke tak? Semua orang tahu. Kan? Jawapannya semua sepakat. Tapi bila saya tanya tu menunjukkan apa? Tak, ada orang keliru antara siang dan malam. Jadi ada ramai tu orang menganggap dengan dia tak dapat cahaya iman, dengan dia tak belajar Al-Quran, dia sebenarnya dalam kegelapan, tapi dia anggap dia lebih baik daripada orang yang dapat Al-Quran. Ada ramai tu orang beranggapan macam tu. Ramai. Jadi Allah nak bagi kepada orang yang beranggapan macam tu. Dia rasa tak belajar Al-Quran, dia kata okey je, sihat, kaya kan? Betul tak? Kadang-kadang yang belajar Quran pula rasa rendah diri je. Aku dah lama belajar Quran, tak kaya-kaya pun. Kemudian Allah kata kazalika. Kenapa ni? Kenapa orang yang dalam kegelapan menganggap mereka lebih baik daripada orang yang dalam cahaya? Kenapa? Allah kata kazalika, begitulah zuyyina, dihiasi kepada orang kafir ma kanu ya'malun. Dihiasi dengan apa? Dunia. Jadi mereka matlamat hidupnya adalah dunia. Bila mereka dapat dunia, dia kata kenapa gelap? Kalau gelap aku tak dapatlah dunia. Betul tak?
Bahkan dia kata orang Islam yang sebenarnya dalam kegelapan. Betul tak? Kebanyakan orang Islam miskin, lemah kan? Dia kata yang itu sebenarnya dalam kegelapan. Okey. Jadi pendapat kedua, yang Allah dan Rasul seru tu sebenarnya ialah Al-Quran dan iman. Okey. Di sini boleh juga kita kata, kalau yang manusia ajak, boleh tak menghidupkan hati manusia? Boleh ke? Yang manusia ajak. Ini yang Allah kata, yang Rasul ajak akan menghidupkan hati manusia. Kalau manusia, yang manusia ajak seruan daripada manusia, bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah, boleh tak menghidupkan hati manusia? Tak boleh. Tak boleh. Tapi ramai tak yang ikut apa yang manusia cakap dibanding dengan apa yang Nabi cakap? Dan mereka rasa mereka dalam cahaya. Mereka rasa mereka betul. Betul kan? Betul ke salah? Betul tapi salah. Betul tapi salah. Okey. Wa'lamu. Kemudian Allah nak begitu akibat. Kalau kamu tak menyahut seruan Allah dan Rasul, kalau kamu tak sahut seruan Allah dan Rasul, apa akan berlaku? Tak ada apa-apa ataupun berlaku satu yang besar. Allah kata wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu annallah, sesungguhnya Allah yahulu daripada hala ni mana? Mana'a. Kalau fi'il madhi hala, ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Hala mana dia ialah mana'a, menghalang. Jadi Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari' menunjukkan apa? Allah sentiasa menghalang. Bila tu? Kalau kamu tak sahut seruan Allah dan Rasul. Saya nak sebut, lupa saya nak sebut. Bagaimana sahabat memahami dan mempraktiskan ayat ni? Allah kata, wahai orang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasul. Setakat mana sahabat praktis? Sangat-sangat luar biasa. Contoh, bila Rasul cakap je, terus dia buat. Tanpa mereka bertanya, hukum apa ni? Wajib ke sunat? Ataupun apa hikmah? Tanpa mereka bertanya, terus. Satu ketika Nabi sedang di atas mimbar, ada Abdullah bin Mas'ud di luar. Nabi kata, ijlisu. Jadi masa tu Abdullah bin Mas'ud di luar. Bila Nabi arah duduk, terus dia duduk di luar. Maka Nabi kata, ya Abdullah bin Mas'ud, udkhul wajlis. Masuk dulu, baru duduk. Faham tak? Kenapa dia terus duduk? Sebab istajibu lillah. Sampai begitu. Kita kalau kita mesti kena masuk dulu kan? Kita masuk dulu. Itu kita lah. Ketika Nabi tengah solat, tiba-tiba Nabi buka seliparnya kan? Sahabat istajibu lillah walir rasul. Sahabat yang sebagai makmum tu semua buka selipar. Jadi lepas salam Nabi perasan, kenapa kamu semua buka selipar? Sebab kami melihat engkau buka selipar. Sahabat tahu tak kenapa Nabi buka? Tak tahu. Kenapa ikut? Istajibu lillahi walir rasul. Tak banyak soal. Nabi kata, aku buka selipar sebab malaikat bagi tahu di selipar aku ada najis. Kita kalau imam buka selipar kan, kita buka tak mamu, terus niat mufaraqah kan? Imam ni tak betul. Okey kan? Sebab imam tu bukan Rasulullah kan? Ketika turun ayat pasal tukar kiblat, tengah solat kan? Tengah solat, imam tukar, makmum pun tukar.
Dia boleh tak nak tunggu? Okeylah, kita tukar kiblat, solat yang akan datang. Boleh kan? Boleh. Masa tengah solat. Kalau orang kita kata apa? Ni mesti banyak kali bergerak. 3 kali bergerak. Lebih betul-betul batal solat kan? Kan? Dia pakai apa? Yang dia belajar daripada guru. Bukan pakai ayat ni. Kenapa dia tak pakai ayat ni? Sebab dia orang awam. Tak boleh direct dengan Al-Quran. Boleh? Ketika turun ayat mengharamkan arak, apa berlaku? Tengah-tengah nak minum, patut arak pula ada sebesar tempayan kan? Turun dia ayat mengharamkan arak, apa mereka buat? Dia tunggu tak? Sikit lagi nak habis. Oh, luar biasa. Kalau kita dengar ayat pasal haram kan, membazir. Rokok tu membazirkan. Sebelum tu tak pernah dengar. Tiba-tiba dengar tadabbur. Masa tu juga buang kotak rokok. Ada tak? Saya buang tu rokok tak. Cuma ambil isi je. Susah. Begitu juga ayat pasal melarang wajib hijab. Apa berlaku pada sahabat? Turun ayat pukul 5 petang. Pukul berapa mereka tutup aurat? Masa tu ada tak pasal malah jual tudung? Tak ada. Mereka tutup dengan apa? Oh, luar biasa. Dia tarik semua ke lansir. Apa-apa yang ada tutup. Kita ramai wanita-wanita dengar pasal ayat mewajibkan hijab. Bila dia tutup? Lepas pencen. Pasal rambut dah putih, orang pun tak nak tengok dah. Tutup lah. Ataupun masa lepas pergi Mekah kan, degil tak? Tapi kalau orang kata zikir 10,000, dia zikir. Betul tak? Sebenarnya kita ni hidup berpandukan Allah dan Rasul ataupun guru kita. Kadang-kadang yang guru kita cakap tu lebih membebankan daripada yang Allah dan Rasul cakap. Tapi sebab kita fanatik pada guru, habis. Boleh Ada sampai satu tahap Nabi dengan Abdullah bin Umar, bila Nabi lalu satu tempat, Nabi mendengar muzik, Nabi pun tutup telinga. Kan? Pernah dengar hadis tu? Abdullah bin Umar. Jadi Nabi tak suruh Abdullah bin Umar tutup, tapi Nabi tutup. Bila berjalan sekejap, Nabi tanya, kamu masih mendengar ke? Ya. Nabi tutup lagi. Sampai satu tempat, Nabi bertanya pada Abdullah bin Umar, kamu masih mendengar? Dah tak ada dah. Nabi berbuka. Maka lepas Nabi wafat, Abdullah bin Umar dengan pembantu dia Nafi' dengar lalu tempat yang dia dengar muzik, dia pun tutup telinga. Kemudian dia tanya Nafi', pembantu dia, kamu masih dengar tak? Ya. Dengar, dia tutup telinga. Sampai satu tempat, kamu masih dengar? Tak. Dia pun buka. Nafi' pun bertanya, kenapa kamu buat macam ni? Sebab aku melihat Rasulullah buat. Sampai tahap tu. Benda tu bukan wajib. Sebab tu Nabi tak larang Abdullah bin Umar tutup. Tapi cinta pada Allah dan Rasul dan juga sebagai praktis ayat ni. Dan sahabat ni, bila Nabi cerita pasal hukum, tak ada seorang pun sahabat bertanya, ya Rasulullah, ni hukum wajib ke sunat ni? Tak ada seorang pun tanya. Tapi kita banyak tak tanya kan? Ustaz, ni sunat ke wajib ni? Lepas tu kalau sunat, tanya lagi, sunat muakkad ke sunat ghair muakkad? Sebenarnya soalan tu menunjukkan apa? Tak nak buat tu. Kalau boleh, harus. Betul tak? Itu menunjukkan cinta kita pada Allah dan Rasul sangat nipis. Kalau boleh kita nak elakkan. Nabi, sahabat tak. Kalau boleh dengar apa je, haram ke, wajib ke, sunat ke, terus dia buat. Boleh? Ini begitulah para sahabat mempraktiskan ayat ini dalam kehidupan mereka. Okey. Kalau kamu tak jawab seruan Allah dan Rasul, apa akan berlaku? Allah bagi amaran. Ketahuilah, sesungguhnya Allah yahulu. Dia menghalang bainal mar'i, di antara
Al-mar'i, seseorang. Kita pernah dengar satu hadis, al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u, seseorang itu ala mengikut din khalilihi, agama kawan dia. Kawan dia jahat, dia jahatlah. Kawan dia tak salat, dia tak salat. Okey, Allah kata, ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghalang di antara seseorang wa qalbihi, dan hatinya. Bila tu? Pertama, Allah halang apa ni? Apa yang Allah halang? Banyak pendapat. Allah halang antara al-mu'min dan kufur. Allah halang orang mukmin daripada sifat kufur. Sebab kamu mukmin, Allah halang. Kufur tak masuk. Dan juga Allah halang antara al-kafir, orang kafir, dengan iman. Selagi mana kamu kafir, Allah tak bagi masuk iman. Ataupun Allah halang antara mukmin dengan maksiat. Allah elakkan orang beriman ni daripada melakukan maksiat. Ataupun Allah halang orang kafir daripada ketaatan. Okey. Jadi bila ni? Bila Allah halang ni? Bila kamu tak istajibu lillah. Jadi ini amaran. Wajib kamu menyahut seruan Allah dan Rasul. Bila dengar aja, sami'na wa ata'na. Tapi kalau kamu tangguh, Allah akan halang antara kebaikan dengan hati kamu. Di sini Allah sebut hati. Yang atas tu Allah tak kata istajibu lillah walir rasul fil qalbi. Di sini menunjukkan bahawa istajibu tu sahut dari segi apa? Hati. Kadang-kadang orang munafik sahut dari segi amalan, tapi hati tak. Jadi yang Allah halang hati itu. Kalau hati tak masuk iman, satu fizikal, satu badan dia, boleh? Jadi Allah bagi amaran, kalau dengar je seruan Allah dan Rasul, dengar je sunnah Nabi, tapi tangguh lagi, Allah akan halang. Cuba buka surah ni. Surah Al-An'am ayat 110. Ayat ni kalau kita tadabbur menakutkan. Okey. Cuba ni. Wa nuqallibu. Cuba terjemah. Nuqallibu. Kan? Sebab tu hati dipanggil apa? Qalbun. Sebab hati sentiasa berbolak-balik. Dan Allah kata kami akan bolak-balikkan afidatahum, hati-hati mereka. Wa absarahum, dan pandangan mata mereka. Kama, sebagaimana lam yu'minu, mereka tidak beriman dengannya. Bila ni? Awwal marrah. Maksud apa tu? Bila dengar kali pertama, terus kamu tolak, maka Allah akan balik pada ayat tadi, Allah akan halang. Sebab itulah bila dengar, kena terus segera patuh. Kalau kali pertama tak patuh, kali kedua sukar. Kali ketiga mungkin tak masuk langsung. Berlaku dalam kehidupan kita kan. Kita ada peluang nak dapat projek besar, tapi kita ni sombong, tolak. Agak-agaklah kali kedua orang bagi, tak peluang lagi. Tak. Begitu juga Allah. Sebab tu bila kita dengar apa-apa kebaikan daripada Quran dan Sunnah, jangan simpan. Jangan tunggu pencen. Terus amal. Kadang-kadang bila dapat sekarang, kita tak amal. Kononnya nak amal bila? Lepas pencen. Masa tu, mata pun tak boleh nak baca, ingatan pun dah
rugi. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa nazaruhum. Bila kali pertama dengar, kamu tak ikut, kamu tak beriman, kami akan bolak-balikkan hati kamu dan kami akan biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, raba-raba, tak jumpa cari dah. Walaupun telah tadabbur di taman dia, tak jumpa cari. Ada orang macam tu. Dia tak tahu ada kelah kat sini, ustaz. Saya dah 10 tahun duduk kat sini. Ada. Allah jadikan mereka ya'mahun, meraba-raba. Okey, kita balik pada ayat kita. Sebab itulah kata ahli tafsir, bagaimana ayat ni Allah menghalang antara seseorang dengan hatinya bila dia tak sahut. Saya bagi contoh, kata ahli tafsir, Rasulullah dengan siapa ni? Siapa pakcik dia? Abu Talib. Kan? Dekat tak? Jarak jauh ke? Duduk satu rumah kan? Duduk satu rumah. Maka Abu Talib menjaga dia kan? Tapi iman masuk tak dalam hati Abu Talib? Sebab apa? Sebab Allah yahulu, menghalang. Kenapa Allah menghalang? Sebab bila dengar kali pertama mereka tolak. Tapi Salman Al-Farisi duduk kat mana? Parsi. Jauh tak? Jauh. Bila dengar, Allah tak halang. Sebab apa? Dengar tu dia rasa dah benda ni adalah satu benda yang baik. Dia pun datang daripada Parsi, jumpa Rasulullah di Mekah, beriman. Jadi saya nasihatkan diri saya dan semua, bila dapat kebaikan, jangan tangguh. Jangan tangguh. Takut-takut sampai bila kita, kan? Berapa ramai yang sampai ketua, hadis yang pendek pun tak boleh hafal. Zikir yang pendek pun tak boleh hafal. Sebab apa? Dia boleh dapat dah masa muda tapi dah abaikan. Okey. Kemudian Allah kata, wa annahu, dan sesungguhnya, ilaihi. Dan kalau ilahi kat depan, beza dengan yuhsyaruna ilaihi. Ilahi di belakang, berbeza. Apa beza dia? Kalau tuhsyaruna ilaihi makna apa? Kamu akan dikembali kepada Allah, dan mungkin juga kamu kembali pada mak bapak kamu, kepada bos kamu, kepada guru kamu. Kalau ilahi di hujung. Tapi Allah kedepankan ilahi, Allah nak begitu apa? Hanya kepada Allah sahaja kamu dihimpun. Kamu tak akan jumpa yang lain. Sesungguhnya hanya kepadanya sahaja tuhsyarun, kamu dihimpun. Betul tak? Di akhirat besok, di padang mahsyar, kita jumpa tak saudara mara kita? Jumpa tak? Mak bapak kita, isteri, suami, anak. Cuba. Lepas tu kita buat apa? Bukan kita seronok. Kita kalau berpisah dengan suami, dengan isteri, dengan anak 10 tahun, bila jumpa tu, lepas 10 tahun, kita cabut lagi ke ataupun semakin dekat? Itu kat dunia. Tapi kita berpisah dengan anak kita, dengan suami, dengan isteri setelah mati. Kemudian dia kumpul pada mahsyar. Berapa lama kita berpisah? Mungkin beribu tahun, kan? Tiba-tiba bila jumpa, sepatut rindulah. Berpeluk apa semua. Tapi tak. Allah kata apa? Surah apa? Abasa. Allah kata, yauma yafirru al-mar'u
min akhihi. Kemudian wa ummihi wa abihi. Kemudian wa sahibatihi wa banihi. Semua Allah sebut. Ibadah mahsyar Allah kata hari itu tuhsyarun yafirru. Yafirru apa makna? Lari. Tengok Allah guna perkataan lari ya. Kalau slow and steady pun okey kan? Ini cabut lari ni. Nampak bapak cabut lari. Siapa lari? Al-mar'u seseorang. Al-mar'u ni. Seseorang akan lari daripada siapa? Akhihi, abangnya, adiknya. Wa ummihi, dan lari daripada maknya. Wa abihi, lari daripada bapaknya. Wa sahibatihi, dan isterinya. Dulu bukan main dengan isteri. Dia apa? Sehidup, semati dan sekubur. Tapi bila jumpa, selari. Wa banihi. Masa kat dunia habis masa, habis duit, habis umur untuk anak-anak. Tiba-tiba jumpa di akhirat, cabut lari. Itu maksud ilaihi, hanya kepada Allah kamu dikembalikan, kamu dikumpul. Okey. Habisnya ayat seterusnya. Ada ayat lagi ya? Ana bagi. Al-A'raf. Okey, itu untuk ayat ni. Okey. Kemudian Allah kata wattaqu. Dan apa dah ittaqu? Takutlah. Fitnah. Fitnah ni, fitnah ada makna ikhtibar, ujian. Ada makna bala'un. Balak ni makna musibah. Ada makna syirik. Kalau fitnah makna ujian, apa dia? Ikhtibar. Contoh, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kamu dan harta benda kamu adalah ujian. Ujian. Tapi kita tahu ayat tu. Betul tak? Bila dapat anak, bila dapat harta, kita rasa itu adalah ujian, ataupun kita rasa itu anugerah? Kita rasa? Sebab tu kita seronok. Kalau kita rasa ujian, kita seronok ke kita berhati-hati? Cakap pandai ya. Okey. Ada fitnah makna dia syirik. Contoh, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah asyaddu, lebih dahsyat daripada membunuh. Okey, fitnah dalam ayat ni apa dia ni? Apa dia? Syirik. Syirik lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab itulah sampai satu tahap Islam membenarkan berperang dengan orang kafir dan membunuh orang kafir. Kenapa? Sebab orang kafir membawa syirik, dan syirik lebih bahaya daripada bunuh mereka. Betul? Dan sebab itulah Allah perintah pada Khidir membunuh budak kecil kan? Budak kecil tu berdosa tak? Kalau tak berdosa, kenapa diperintah bunuh? Sebab dia akan membawa benda yang bahaya daripada dia dibunuh. Maka bunuh lebih baik daripada membiarkan dia hidup dalam keadaan dia syirik pada Allah. Okey.
Fitnah bermakna bala ataupun musibah. Contoh ayat ni. Takutlah musibah. Musibah pun bahasa Arab ni. Bala pun bahasa Arab. Apa bahasa Melayu? Tak, dia sini lebih kepada benda yang kita tak suka. Sakit, kan? Tsunami, banjir besar, rumah terbakar. Tak ada bahasa Melayu. Tak ada. Apa dah? Oh, malapetaka. Bolehlah, bunyi besar sangat malapetaka kan. Kita sakit apa? Sakit jantung. Orang kata apa? Malapetaka. Okey, takutlah musibah yang Allah bagi amaran. La tusibanna, tidak akan menimpa. Sebab itulah fitnah ni lebih kepada musibah. Sebab tu Allah kata la tusibanna. Tusibah tu daripada musibah, daripada tusibah. Asaba yusibu. Takutlah pada musibah yang musibah itu tidak akan menimpa allazina, orang-orang yang mereka zalim. Minkum, dari kalangan kamu. Khasah. Khasah apa dah? Secara khusus. Ini pun dah jadi bahasa Melayu kan? Secara khusus. Khasah bahasa Arab. Kita terjemah khusus. Khusus pun bahasa Arab. Bahasa Melayu apa dia? Spesifik. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu memang miskin. Miskin pun bahasa Arab. Okey. Apa maksud ayat ni? Allah kata takutlah pada fitnah. Fitnah apa tadi? Musibah apa? Musibah yang paling besar apa dia? Yang tadi Allah halang antara seseorang daripada hati kamu. Iman tak boleh masuk. Kadang-kadang duduk sebelah je macam Abu Talib, kan? Macam Firaun. Firaun bela siapa? Nabi Musa, pembawa hidayat, duduk dalam rumah dia bertahun-tahun tapi Allah halang. Itu musibah paling besar. Syirik. Jadi takutlah musibah yang akan menimpa, bukan menimpa kepada orang zalim saja, tetapi orang yang soleh. Bila tu? Bila musibah akan menimpa juga orang yang soleh. Dia tak zalim, dia tak ambil rasuah, dia bercakap baik, akhlak pun baik, semua orang puji, kaki masjid, AJK masjid pula, pengatur kuliah agama. Tapi bila musibah, dia pun nak. Apa pasal? Bila tu? Bila berlaku kemungkaran, dia tak cegah. Dia tak cegah. Cuba tunjuk hadis tu. Okey. Rovia diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas ni nama dia apa? Abdullah bin Abbas. Ada 4 sahabat Nabi yang terkena bukan dengan nama dia, tapi terkena dengan nama anak si fulan. Dan semua 4 ni Abdullah. Semua nama Abdullah tapi tak terkena dengan nama Abdullah. Terkena dengan nama Ibnu fulan. Salah satu Ibn Abbas. Yang kedua Ibnu Mas'ud. Yang ketiga Ibnu Umar. Yang keempat Ibnu Amru bin Al-As. Dia panggil 4 Abadillah. Okey, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Dia berkata, Allah perintah siapa? Orang beriman, alla yuqirru al-munkar, agar jangan mengikrarkan, jangan bersetuju dengan mungkar. Baina
zuhurihim, yang berlaku depan mata mereka. Yang jauh tak apa, sebab syarat cegah kemungkaran apa dia? Syarat wajib cegah kemungkaran, nampak depan. Sebab tu yang dalam rumah pergi cari, jangan cari. Pergi hintai yang dalam rumah, yang depan tu tak cegah. Duk mengintip dalam rumah kan. Yang tepi jalan banyak, dia tak kacau. Okey. Jangan, Allah perintah pada orang beriman agar mereka jangan mengiyakan ataupun bersetuju dengan kemungkaran yang berlaku di sekeliling mereka. Kesannya apa? Wa ya'ummuhu Allahu bil azab. Allah akan turunkan azab secara umum. Semua kena. Semua kena. Wa qala Adi bin Umairah, sami'tu, cuba kita terjemah. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda. Berkata ke bersabda? Apa beza bersabda dengan berkata? Sama. Bahasa Melayu beza. Tapi bahasa Arab, Zaidun yaqulu, Rasulullah yaqulu, Allah yaqulu. Semua yaqulu. Tapi orang Melayu, kalau Rasulullah kena sebut bersabda, hormatlah sikit. Kalau Allah berfirman, bahasa Arab, qala. Hormat sangatlah tu, Gaya bahasa. Gaya bahasa. Oh, dia hormat dari segi bahasa lah. Bila Allah kata istajibu, buat tak dengar aja kan. Okey. Innallah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah la yu'azzibu. Allah tidak akan mengazab al-ammah, secara umum, orang awam, bi'amali al-khasah, dengan amalan orang yang khusus. Katalah ada 10 orang buat maksiat, yang 1000 orang Allah tak akan azabkan dengan sebab yang amalan 10 orang. Tetapi hatta sehinggalah yarau al-munkar, sehinggalah yang orang awam ramai ni melihat kemungkaran baina zahranaihim, berlaku di sekeliling mereka, wahum qadiruna, sedangkan mereka mampu, ala ayyunkiruh, mereka mampu untuk menegurnya. Fa iza fa'alu zalik, bila mereka melakukan demikian, iaitu yang buat maksiat 10 orang tapi depan orang awam, orang awam ni tak cegah, apa berlaku? Azaballah, Allah akan mengazabkan al-khasah wal-'amah, yang khusus buat maksiat dan yang umum yang tak buat maksiat. Bila tu? Bila maksiat tak dicegah oleh, boleh. Sekarang berlaku tak? Kemungkaran berlaku berleluasa dan tidak ada pencegahan, dan Allah turunkan azab kena semua. Berlaku tak? Apa azabnya? Apa dia? Banjir tak kena semua. Ni kena semua ni. Satu COVID-19 lah. Tak habis-habis lagi kan? Dan ramai tak orang berdoa, orang Islam, satu Malaysia, satu dunia, berdoa supaya Allah hilangkan. Allah makbul tak doa? Makbul tak? Tak. Kalau makbul dah lama hilang. Sekarang masih ada tak? Jadi sebab ada satu hadis Nabi kata, suruhlah yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran. Jangan sampai satu tahap kamu berdoa, Allah tak akan makbulkan doa kamu. Bila kamu tak cegah kemungkaran. Dan bila tak cegah kemungkaran, kesannya, antara kesannya apa dia? Allah tak akan makbulkan doa. Yang kedua, kemungkaran akan semakin berleluasa dan semakin meluas. Betul tak sekarang? Dulu ada ke orang maki Allah, orang hina Nabi Muhammad di kalangan orang Melayu? Tak ada kan? Sekarang terbuka dan bukan satu, berulang-berulang. Itu kesan apa? Tidak ada pencegahan. Okey, kita buka ayat Quran. Cuba buka ayat Quran. Surah Al-A'raf. Satu apa? 164. 164 dan 165.
Okey, mungkin cerita ni kita dah tahu, tapi biarlah kita tahu daripada Al-Quran yang kita sendiri baca dan kita terjemah. Kisah Bani Israel yang melanggar perintah Allah pada hari Sabtu. Dia ada tiga kumpulan kan? Satu kumpulan langgar je perintah Allah. Yang kumpulan kedua tak langgar dan tak cegah. Kumpulan ketiga cegah. Okey. Allah kata wa iz qalat. Saya dah huraikan ayat ni. Hari apa ni? Hari apa dah? Hari Ahad. Ingatlah ketika mana telah berkata satu golongan minhum daripada Bani Israel. Golongan mana ni? Yang tak langgar dan tak cegah. Dia kata apa? Dia kata kepada orang yang golongan yang mencegah. Dia kata lima ta'izuna. Kenapa kamu duk sibuk mencegah kaum yang melanggar perintah Allah? Sebab Allah muhlikuhum. Allah akan binasa mereka. Tak payah cegahlah. Tunggu je Allah turunkan azab. Au mu'azzibuhum azaban syadidah. Jadi yang tak larang, tak cegah, dia marah pada siapa ni? Yang mencegah. Qalu, apa jawapan orang yang mencegah? Ma'ziratan. Apa makna ma'ziratan? Alasan apa ni? Alasan apa? Maksud dalam tafsir kalau kita baca, kumpulan yang mencegah ni, dia rasa mencegah kemungkaran adalah kewajipan. Kalau dia tak cegah, dia tak boleh menjawab di hadapan Allah. Jadi aku cegah ni sebagai keuzuran aku, ataupun aku boleh memberi alasan di hadapan Allah. Aku dah cegah. Selamat. Yang kedua, orang yang melanggar perintah Allah, dia tidak ada alasan bahawa tak ada orang cegah dia. Faham tak? Kalau tak ada orang cegah dia, tiba-tiba Allah azab dia, dia akan pertikaikan. Wahai Tuhan, kenapa azab aku? Tak ada siapa cegah pun. Betul tak? Dan yang ketiga, sebab ketiga kami cegah ialah wala'allahum yattaqun. Moga-moga mereka bertakwa. Tapi sebab pada utama mencegah kemungkaran apa dia? Kita sendiri, supaya dapat jawab di akhirat besok. Jangan kata cegah pun dia tak berubah. Tak, bukan soal itu, bukan soal dia, soal aku. Di akhirat besok aku boleh jawab tak di hadapan Allah. Kemudian Allah kata apa? Falamma nasu. Maka tatkala mereka lupa, mereka yang melanggar perintah Allah lupa, ma zukiru, apa yang telah diingatkan, apa yang telah dicegah dengannya, maka turunlah azab Allah. Anjaina, kami selamatkan siapa? Siapa yang selamat ni? Kenapa dia selamat? Sebab dia mencegah. Kan ayat kita belajar tadi, Allah akan takutlah pada musibah yang bukan menimpa pada orang yang buat zalim saja, tapi kena semua orang. Bila tu? Bila tak cegah. Tapi bila cegah, Allah kata kami selamat. Siapa ni? Yang mencegah sahaja. Ini suk daripada musibah. Dan wa akhazna, dan kami timpakan orang-orang yang zalim, yang melanggar perintah Allah, bi'azabin ba'is, azab yang buruk. Apa dia? Jadi kera dan babi. Bima kanu yafsukun. Ni falamma atau, maka tatkala mereka ingkar terhadap apa yang mereka dicegah, qulna, kami kata pada mereka, kunu kiradatan khasi'in, jadilah kamu kera yang hina. Okey. Tapi kera tu ada lagi tak sekarang? Tak ada. Mana tahu tak ada? Ada kata yang kera sekarang adakah keturunan Bani Israel yang tangkap tu? Jangan jumpa kera ni memang keturunan Bani Israel. Sebenarnya kera yang daripada Bani Israel semua dah mati, dan mereka tak ada zuriat. Allah matikan mereka. Okey, habis Cuma Allah diam satu kumpulan. Yang cegah selamat, yang melanggar Allah binasa, yang tak langgar dan tak larang Allah diam, Allah tak sebut.
Apa nasib orang tu? Kumpulan yang ketiga tu. Ha? Kena azab sama. Mana tahu? Allah tak sebut. Hari tu Ustaz cakap. Mana boleh jadi dalil hari tu? Ha? Tak, dalam tafsir yang tak larang dan tak mencegah, dia cakap tak, puak-puak ni Allah akan azabkan dia. Mana percakapan dia bukan menunjukkan dia ada rasa benci. Jadi ada ahli tafsir mengatakan dia diselamatkan sebab paling-paling kurang dia ada rasa benci pada kemungkaran. Tapi ada juga pendapat mengatakan dia diazab bersama orang yang diazab tu. Wallahu a'lam. Yang penting jangan jadi kumpulan yang ketiga, tapi sebab tak ada jaminan, jadilah kumpulan yang melarang. Okey, wa'lamu, dan ketahuilah annallah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras. Iqab, siksaan ataupun balasannya. Kenapa Allah ni sangat keras? Kan Allah tu bersifat penyayang. Kalau penyayang kenapa keras sangat kan? Sikit-sikit sudahlah. Ha? Azab Allah dengan azab manusia mana lebih dahsyat? Ha? Antara manusia dengan Allah siapa lebih penyayang? Kenapa azab Allah yang penyayang lebih dahsyat daripada azab manusia? Manusia kalau bakar manusia, mati tak? Kalau Allah bakar manusia, mati ke tak? Tak. Jadi soalan, kenapa azab Allah yang penyayang lebih keras, lebih dahsyat daripada azab manusia yang taklah sepenyayang Allah? Ha? Allah dah warning. Oh, makna kalau manusia dah warning, bolehlah azab teruk macam tu. Ha? Habis apa jawapannya? Agak-agaklah kalau Allah bagi innallaha khafiful iqab, sesungguhnya azab Allah ringan je. Agak-agaklah orang langgar tak perintah Allah. Sebenarnya bila azab Allah ringan sebab Allah tidak sayang pada hamba-Nya. Sebab azab ringan menyebabkan lagi ramai langgar, lagi ramai masuk neraka. Jadi cara Allah nak menghalang manusia daripada masuk neraka ialah dengan azab yang keras. Tapi bagi siapa yang takut, takutlah. Siapa yang tak takut, itu nasib dia lah. Kan? Okey, habis lah. Cukup. Ada segi ayat lah. Tak ayat yang rujukan. Ali Imran 169. Dah, ini dah. Tak ada dah, okey. Cukup lah. Okey, kita baca sikit buku ni. Dah lama tak baca. 62 amalan pembuka pintu syurga. Saya tak tahu. Saya rasa amalan yang ke-32. Muka surat 81. Iaitu berbakti kepada orang tua. Ramai yang terlepas pandang. Dia ingat amalan nak masuk surga ni salat malam, pergi umrah, bersedekah sahaja. Tapi kadang-kadang depan mata dia memudahkannya untuk masuk surga, iaitu dengan berkhidmat pada orang tua. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, raghima anfuhu summa gharima anfuhu summa raghima anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Qal man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma summa lam yadkhulil jannah. Maksud dia, rugi sekali-kali
rugi sekali-kali. Sahabat pun bertanya, siapa dia yang rugi itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, iaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya pada saat mereka lanjut usia. Mereka sempat dengan orang tua mereka yang dah lanjut usia. Sama ada seorang ke yang tinggal, mak ke, bapak ke, ataupun kedua-dua tua dan sempat dengan dia, tapi tidak menjadikan dia ahli syurga. Mana dia tak buat baik. Imam Ibnu Asir berkata pada ungkapan ragima anfuhu, kata ar-ragam artinya debu, sedangkan ragima anfuhu berarti hidungnya dilekatkan ke tanah. Maksudnya di sini ia sangat hina ataupun sangat rugi. Siapa ni? Orang tua ada tapi tak jadi sebab untuk dia masuk syurga, kan? Kita tahu kan doa Uwais Al-Qarni makbul, dan doa dia turut disambut oleh para malaikat. Apa kelebihannya? Apa amalan dia? Bukan salat malam, berbakti kepada orang tua. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa adhi' zalikal bab aw ihfazhu. Maksudnya, orang tua adalah sebaik-baik pintu syurga. Orang tua tu, mak ke ayah, adalah pintu syurga kita. Jadi Nabi macam Nabi bagi peringatan, kalau kamu nak, abaikan pintu tu, mana kamu masuk neraka lah, ataupun jagalah dia baik-baik supaya kamu dapat mudah masuk syurga. Imam Al-Baghawi mengatakan bahawa Al-Kushairi berkata makna awsatu abwabil jannah iaitu pintu syurga yang paling baik. Ibu bapa kita adalah pintu syurga yang paling baik. Beruntunglah siapa yang masih ada orang tuanya. Dalam bahasa Arab ada ungkapan fulanun min awsati qaumihi. Fulan adalah seorang yang paling baik di antara kaumnya, yakni termasuk yang terbaik di antara mereka. Daripada Muawiyah bin Jahimah, ia pernah menuturkan bahawasanya Jahimah radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, aratu al-ghazwa wa ji'tu astashiruka wa qal hal laka min ummin, qala na'am, fa qal falzamha fa innal jannata inda rijlaiha. Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang dan aku datang untuk minta pertimbangan engkau. Maka Nabi bertanya, apakah kamu masih mempunyai seorang ibu? Jahimah menjawab, ya. Lalu baginda berkata, tetaplah bersamanya, duduk bersama mak dan jaga mak. Walaupun dia datang untuk buat apa tu? Jihad, satu kerja yang mulia. Kalau mati syahid terus ke surga. Itu pun Nabi kata balik berkhidmat dengan mak bapak. Maknanya berkhidmat dengan mak bapak lebih mulia daripada berjihad pada jalan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, maka Nabi SAW pun bertanya, apakah engkau mempunyai kedua orang tua? Aku menjawab, ya. Beliau berkata, kalau begitu tetaplah bersamanya, kerana sesungguhnya surga itu berada di bawah kaki mereka. Macam ada saudara kita baru ni, dia nak ikut misi dakwah kita tapi mak dia sakit, tak jadi. Bagus tu. Itu cara yang betul. Jangan kerana berdakwah kita abaikan mak bapak kita yang sedang uzur. Sama juga kadang-kadang bulan Ramadan kita nak pergi solat tarawih, imam pula datang daripada Saudi, imam Sudais kan, mak sakit kat rumah, yang mana lebih afdal? Imam Sudais pula ini kali terakhir datang Malaysia ni. Yang lebih utama duduk dengan mak salat tarawih di rumah. Jangan tertipu. Okey, cukup setakat tu. Kita sambung. InsyaAllah kita jumpa besok pukul 10 pagi. Tadabbur surah Al-An'am. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم